Kita selalu sebut, abang, Ahad jangan kacau, itu me time kan. Abang jaga anak-anak. Me time kita tu sebenarnya saat kita bersunyi-sunyian. Sebenarnya itu peluang untuk kita bersunyi-sunyian dengan Tuhan kita. Itulah me time kita dengan Allah. Tapi semua kita on the way. Kita bersungguh-sungguh. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kita berazam nak hidup, bahkan kita nak mati dipandang oleh Allah sebagai wanita salihah. Sahabat-sahabat muslimat, semua kita ada ujian. Tapi bila kita memandang semua yang didatangkan oleh Allah yang maha besar itu adalah kecil, sebab setiap kali kita solat, kita akan bertakbir, Allahu Akbar. Allah maha besar. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum, aku membesarkan Allah. Jadi besar mana pun masalah, dia akan jadi kecil. Kita akan lupa sekejap. Jadi bila dia amal apa yang Ustazah share ni, dia kata terima kasih Ustazah sejak saya tak tinggal tahajud ni. Minta maaf Kak, saya terpaksa tanya sebab dulu akak tanya minta nasihat saya. Macam mana suami dah okey ke? Macam tu lah Ustazah, kita nak cerita pun buat tambah dosa kita je. Tapi akak lapang, tenang sekarang. Subhanallah, Alhamdulillah. Sebab semua masalah kita ni Allah akan tolong. Jadi macam mana cara kita nak ditolong oleh Allah? Jadi bersiap sediakah wanita-wanita solehah untuk kita telusuri satu persatu. Ustazah tuliskan di sini bangun awal sebelum subuh. Okey, bangun awal sebelum subuh. Kita orang tua, kita orang muda, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, paksa diri untuk bangun awal sebelum subuh. Bukan masa kita nak bekerja, bukan masa kita nak hantar anak-anak pergi sekolah sahaja. Usahakan supaya bila kita menjadi wanita, apatah lagi menjadi mak kepada anak-anak kita, tolong usahakan bangun lebih awal daripada anak-anak. Cuba tengok mak-mak kita dulu. Saat dulu-dululah, paip air belum ada kat rumah, mesin basuh belum ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kerja mereka siap? Walaupun 12 orang adik-beradik. Anak-anak belum bangun, mereka bangun dah. Kadang ambil air, ambil dengan timba dalam telaga. Ni dulu-dulu kan kalau saya sembang dengan nenek kita. Senangnya orang sekarang ni, basuh kain ada mesin kan. Nak rempah tak payah giling macam dulu-dulu. Maknanya semua mudah. Tapi semua tak sempat. Anak 2 orang je. Aku dulu ni 12 orang dia sebut sahabat. Kan sebab tu Ustazah suka sembang dengan mokcik-mokcik. Mokcik-mokcik ni pengalaman dia, saya akan menadah. Ya ke cik dulu? Tapi macam mana cik anak acik sekarang hebat-hebat, Masya Allah. Itulah hebat Ustazah, tapi acik silap. Silap kat mana tu cik? Sebab kita hanya sibuk nak membesarkan zahirnya tapi bukan membesarkan batinnya. Tak pernah terlambat. Hidup atas dunia tak pernah terlambat. Sahabat-sahabat, apapun ujian, kita nak menyesal kat sini. Inilah penyesalan yang paling baik. Jangan menyesal saat sakarat. Sudah singgah di kerongkongan. Kita kata, balikkan aku ya Allah. Sampaikan semua orang yang mati akan menyebutkan, Qala rabbirji'un. Mereka semua kata, kembalikan aku ke dunia. Kenapa nak balik ke dunia? Satu ayat diceritakan tentang aku nak bersedekah semata-mata. Kenapa sahabat-sahabat muslimat sedekah ni sangat ditekankan? Kenapa dalam Quran cerita zakat mesti bergandingan dengan cerita solat? Bila sebut tunaikanlah solat, mesti tunaikanlah zakat. Kenapa jarang kita jumpa bergandingan dengan haji, bergandingan dengan puasa? Okey, rupa-rupanya zakat mencantikkan hubungan solat, satu-satunya cara mencantikkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu jangan marah kalau mengaku Islam tak solat, kitab fiqh kata ini orang kafir. Kitab fiqh kata ini orang kafir. Orang yang Islam mesti solat. Orang yang tak solat, maka sahabat-sahabat dia adalah orang yang sama je dengan orang kafir. Nak membezakan Islam dengan kafir adalah dengan solat. Jadi suka tak suka walaupun terpaksa. Ustazah, apa hukum suami saya kata dia akan solat bila mana dia ikhlas. You paksa-paksa I, kalau I tak ikhlas pun takkan jadi ibadah. Ramai yang mengadu macam tu. Tak apa Kak, kita kena terus cakap. Cakapnya sebagai seorang isteri yang masih menghormati suami, yang ada nawaitu untuk bersanding semula dengan suaminya di dalam syurga Allah. Cakapnya bukan dengan kasar, cakapnya bukan dengan tengking-tengking, cakapnya bukan rasa aku je wanita syurga, kau memang tidaklah. Perasaan sungguh kita ni. Kadang-kadang baru je solat beberapa tahun. Dulu-dulu kita tak solat juga. Bila lagi bang nak berubah ni? Kan maksudnya walaupun dia buat kerana isterinya suruh, sahabat-sahabat bila namanya perkara wajib tetap kena buat. Sama macam wanita disuruh menutup aurat kan? Suka tak suka kita tetap kena tutup aurat.
Orang tutup aurat pun mulut laser juga ustazah, kuat ngumpat. Baik saya tak payah pakai tudung. Kan? Itu benda lain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita letih nak layan perkara-perkara macam ni. Jawapannya kesian sebab dia tidak mengenal. Solat tu perintah siapa? Tutup aurat tu perintah siapa? Kalau itu perintah Allah, wajib untuk kita laksanakan. Sekarang suka tak pakai mask ni? Jawab betul-betul. Tak suka kan sahabat-sahabat? Tapi perintah siapa? Ada orang marah ni. Bukan perintah Allah. Kenapa yang beria nak taat sangat ni? Allahu Rabbi, kesian. Perintah Allah kita nak ikut. Perintah ulil amr pun kita nak ikut. Selagi mana dia tak bawa kita kepada mensyirikkan Allah. Jadi kita tak boleh bertelagah macam mana sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita hanya minta redanya Allah. Pimpin ya Allah dengan petunjuk, dengan hidayah. Kita tak mau menjadi manusia yang syirik kepada Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, solat yang pertama. Yang kedua zakat. Tolonglah kita buka luas-luas pintu hati kita, hanya ikut. Kenapa? Sebab sebelum datangnya azan subuh, itulah me time kita dengan Allah. Kita selalu sebut, abang, Ahad jangan kacau, itu me time. Kan? Abang jaga anak-anak. Me time kita tu sebenarnya saat kita bersunyi-sunyian. Kita kejut suami pun kadang-kadang suami tak bangun. Aku je tahajud. Dia tak ada pun. Kan contoh sahabat-sahabat. Jawapannya sebenarnya itu peluang untuk kita bersunyi-sunyian dengan Tuhan kita. Jadi nak buat solat apa ustazah? Kalau susah nak kunci jam 4 pagi, 5 pagi, cuba mulakan dengan 5.30 pagi pun okey dah. Sebab insya-Allah 5.30 pagi, cuci diri, setakat yang perlu. Kalau mandi-manda tak sempat lah kot sahabat-sahabat. Berwuduk kita, dapat 2 rakaat pun okey. Gaduh lagi. Ada ustaz kata kalau dah dekat nak azan subuh tak boleh tahajud. Silakanlah nak ikut pandangan ustaz tu. Ustazah tak kata dia salah, sahabat-sahabat. Tapi jangan tak buat 2 rakaat. So, acik nak buat 2 rakaat tu niat tahajud ke, niat taubat ke, niat witir ke, 2 campur 1, silakan. Yang penting ada solat sebelum azan subuh. Faham sahabat-sahabat? Sebab solat yang itu dengan solat selepas azan subuh sudah berbeza. Apa bezanya? Sebelum subuh orang masih ramai tidur. Itu peluang kita bersunyi-sunyian. Merataplah dengan Allah. Sujudlah sedikit lama. Hati kita memberitahu Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Aku ada masalah ni ya Allah. Aku ada ujian yang sangat besar ni ya Allah. Aku mengadu kat orang pun orang tak boleh nak selesaikan. Semalam dah jumpa kaunselor, lega sikit hati. Tapi balik rumah aku serabut balik ni ya Allah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab balik kepada diri kita sendiri, berdepan dengan apa ujian yang Allah hantarkan. Subhanallah. Jadi tahajud ni kalau kita belajar, terlampau banyak kelebihan. Antaranya subhanallah, wajah kita yang kusam dengan mendapat masalah itu, ujian-ujian yang berat itu, tiba-tiba orang datang, hari tu you cerita sangat tertekan, stres dengan macam-macam. Tapi sekarang nampak berseri-seri muka. Kenapa ya? Sahabat, ini rahsia tahajud. Lapang jiwa. Tenang rasa hati. Orang seronok nak berdepan dengan kita. Kita pun tak adalah pasang ayat pengasih ke apa kan. Tapi orang suka nak berdepan dengan kita. Kerana apa? Aura ataupun kelebihan tahajud itu. Sebab disitulah peluang untuk kita bercakap-cakap dengan Allah pada waktu keheningan malam. Boleh